Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum RPP ataupun apa yang saya perolehi sepanjang 5 minggu saya berpraktikum. Okay, baik. Nama saya Muhammad Syaddad bin Muhammad Sahar dari program PDPP ambilan Oktober 2022. Bidang teras Pendidikan Islam Pensyarah Penyelia Ustazah Safiah binti Mat Rangga. Guru pembimbing Ustazah Siti Balkis binti Abu Bakar, yang mana beliau juga merupakan KP ataupun Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolah tempat saya sedang berpraktikum lah. Okay, baik. Okay, baik. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitulah berkenaan dengan isi kandungan. Jadi insya-Allah dalam pembentangan kali ini ada 5 elemen utamalah yang saya akan tekankan, iaitu yang pertama maklumat umum, kemudian yang kedua pengetahuan setia ada di IPG, yang ketiga pengetahuan dan kemahiran baharu, keempat ilmu binaan dan inovasi, dan yang terakhir yang kelima komen dan reaksi terhadap pengajaran. Okay, baik. Kita pergi satu persatu. Okay, kita mulakan dengan maklumat umum terlebih dahulu. Okey, baik. Sekarang ini saya sedang berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Putra Utama. Jadi, pertama sekali kita lihat latar belakang sekolah terlebih dahulu. Okay, sekolah ini terletak di daerah Kulai, Johor. Dan sekolah ini mempunyai sejarahnya yang tersendiri, yang mana sekolah ini mula beroperasi pada tahun 2010. Bermula dengan ambilan pelajar tahun 1 sehingga tahun 5 dan dikatakan seramai 940 orang murid dan 35 orang guru termasuk seorang guru besar. Okey, pada ketika itulah. Seterusnya, pengurusan dan pentadbiran sekolah. Okey, pada ketika ini bilangan murid yang ada di Sekolah Kebangsaan Putra Utama adalah seramai 1,490 orang murid dan bilangan guru seramai 91 orang, yang mana terdiri daripada 26 orang guru lelaki dan 63 orang guru perempuan. Seterusnya, misi sekolah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala visi sekolah pula adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, dan moto sekolah adalah jihad kecemerlangan. Berikut adalah jadual waktu praktikum saya di sekolah tersebut. Jadi saya mengambil sebanyak 10 waktu pengajaran, dan di dalam 10 waktu pengajaran tersebut dibahagikan kepada 2 kelas, iaitu tahun 5 dan juga tahun 6. Okay, seterusnya. Okey, baik. Jadi saya mengajar di tahun 5 dan juga tahun 6. Bagi tahun 5, saya mengajar pendidikan Islam bagi kelas 5 Seroja. Yang ini saya mengambil 5 masa ataupun 2 jam 30 minit seminggu, dan bilangan murid dalam kelas tersebut adalah seramai 31 orang. Manakala bagi tahun 6 pula saya mengambil kelas 6 Dahlia, subjek yang sama juga, iaitu subjek pendidikan Islam. Saya mengambil 5 waktu untuk mengajar dalam tempoh seminggu dalam kelas tersebut, iaitu
bersamaan 2 jam 30 minit. Dan bilangan murid yang ada dalam kelas tersebut adalah seramai 33 orang. Seterusnya kita pergi kepada pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Jadi sebelum itu saya rasakan bahawa banyak perkara yang telah saya pelajari sepanjang saya berada di IPG. Dan saya rasakan ada beberapa perkara yang telah pun saya aplikasi dalam pengajaran saya sewaktu berpraktikum di sekolah. Antaranya adalah berkenaan dengan amalan pedagogi masa kini. Sebagai contoh, kompetensi 4C, KEBAT dan juga pembelajaran berasaskan projek. Jadi, perkara-perkara ini telah pun saya dedahkan dan telah pun saya guna pakai dalam pengajaran saya supaya murid-murid lebih bersedia. Murid-murid lebih bersedia untuk ke arah pembelajaran moden ataupun pembelajaran contemporary masa kini. Kita ambil contoh KEBAT. KEBAT ini adalah salah satu kaedah ataupun salah satu cara yang boleh digunakan dalam pengajaran. Okey, tujuannya adalah untuk kita melihat cara murid-murid kita itu berfikir. Contohnya, saya akan memberi satu masalah kepada murid-murid dan saya akan cuba menilai bagaimana mereka cuba untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang berlegar-legar di sekeliling mereka. Seterusnya, bagi pembelajaran berasaskan projek pula, saya rasakan penting kerana ianya dapat memberikan kesan yang positif kepada murid. Sebagai contoh, murid-murid telah mahir dan telah mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu topik yang telah dibincangkan. Jadi, dengan adanya pembelajaran berasaskan projek, maka murid-murid dapat merasai sendiri atau murid-murid dapat melakukan secara praktikal terhadap pengetahuan yang telah mereka perolehi. Sebagai contoh, tayamum. Okey, murid-murid apabila di dalam kelas, murid-murid cuma mempunyai pengetahuan terhadap tayamum. Tapi bila diberikan pembelajaran berasaskan projek, maka di situ murid-murid dapat merasai sendiri bagaimana cara bertayamum ataupun bagaimana keadaan sebenar untuk melakukan tayamum. Seterusnya berkenaan dengan persediaan mengajar. Jadi saya akan menyediakan perancangan pengajaran yang efektif dan teratur. Okay, untuk memastikan perancangan pengajaran saya itu efektif dan teratur, sebelum merancang, saya akan memastikan terlebih dahulu tahap pemikiran dan juga tahap pembelajaran murid-murid saya ketika di dalam kelas. Setelah itu barulah saya boleh melancang dan juga melaksanakan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Okay, baik. Pentaksiran berterusan dalam PDP. Jadi dalam PDP saya menggunakan dua kaedah pentaksiran, iaitu yang pertama pentaksiran berbentuk formatif dan pentaksiran berbentuk sumatif. Yang mana kedua-dua pentaksiran ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan kemajuan murid di dalam pembelajaran. Sebagai contoh,
Pentaksiran berbentuk formatif. Pentaksiran tersebut saya akan lakukan pada setiap hari. Setiap kali saya masuk kelas dan saya akan melakukan PDP, pada hujung PDP tersebut saya akan meminta murid untuk mereka kongsikan semula apa yang mereka dapat daripada pembelajaran pada hari tersebut. Jadi dekat situ saya boleh menilai sejauh mana kefahaman mereka dalam pengajaran yang telah mereka terima pada hari tersebut. Dan saya juga boleh mempertingkatkan semula cara penyampaian saya di masa akan datang. Manakala bagi kaedah sumatif pula, saya akan aplikasikan, saya akan gunakan kaedah tersebut pada setiap kali habisnya tajuk. Contoh, saya akan mengajar bab tayamum. Saya akan ajar bab tayamum, kemudian setelah selesai sehingga ke akhir pembelajaran berkenaan tayamum, saya akan menyediakan satu lembaran kerja ataupun saya akan menyediakan lembaran kerja di mana saya akan meminta murid untuk menyiapkan tugasan tersebut sewaktu di dalam kelas juga. Kemudian kertas lembaran kerja tersebut akan dikumpulkan dan saya akan menyimak. Dari situ saya akan menilailah sejauh mana perkembangan dan kemajuan murid di dalam pembelajaran. Saya juga telah mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi yang telah saya pelajari, yang mana saya telah menggunakan ataupun bertutur dengan bahasa yang baik, bertutur dengan menggunakan bahasa yang jelas supaya murid-murid ini dapat menerima arahan dan supaya murid-murid ini dapat melaksanakan tugasan dengan betul dan sempurna seperti apa yang seperti apa yang diminta oleh saya untuk mereka buat ataupun untuk mereka lakukan. Dan di samping itu juga saya juga sering memberikan pujian dan juga rangsangan pembelajaran kepada murid-murid. Sebagai contoh, apabila seseorang murid itu dapat menjawab soalan yang saya berikan kepada mereka, saya akan memberikan pujian ataupun saya akan memberikan sedikit ganjaran kepada mereka supaya mereka dapat meningkatkan tahap minat mereka itu untuk mendalami sesuatu ilmu dalam pengajaran yang saya bawakan. Kemahiran dan pengetahuan baru yang diperolehi. Jadi, sepanjang 5 minggu saya berpraktikum, banyak juga kemahiran dan juga pengetahuan baru yang saya dapati. Antaranya dari sudut penyediaan bahan bantu mengajar. Okey, baik. Jadi, untuk pengajaran saya dalam mata pelajaran pendidikan Islam, kebiasaannya saya akan menggunakan PowerPoint. Dari sepanjang 5 minggu ini, saya telah belajar cara untuk menghasilkan slide PowerPoint yang menarik supaya murid-murid dapat menumpukan perhatian yang lebih terhadap pengajaran saya sewaktu dalam kelas. Dan saya rasakan bahawa bentuk pengajaran tersebut menepati pembelajaran abad ke-21. Dan aktiviti-aktiviti yang saya laksanakan adalah aktiviti yang berbentuk aktiviti perkumpulan dan aktiviti yang menggalakkan murid-murid untuk berkolaborasi sesama mereka sendiri. Kemahiran dan pengetahuan kedua adalah kemahiran dari segi kawalan kelas. Yang mana sebelum ini saya mempunyai kesukaran untuk mengawal kelas, di mana murid-murid selalu buat bising dan juga murid-murid selalu tidak mendengar arahan saya. Kemudian saya telah berbincang
bersama guru pembimbing saya, dan guru pembimbing saya telah membimbing dan memberikan sedikit solusi terhadap permasalahan yang telah saya hadapi. Contohnya, guru pembimbing saya menyarankan supaya saya memilih set induksi dan aktiviti yang lebih bersesuaian dan aktiviti yang lebih menarik minat kepada murid. Dan yang ketiga adalah dari segi kemahiran insaniah, iaitu lantikan dalam tugas-tugas khas, di mana baru-baru ini saya baru sahaja dilantik sebagai guru pembimbing bagi pengajaran secara inklusif, di mana melibatkan murid-murid yang berkeperluan khas. Di mana murid-murid yang berkeperluan khas yang mana yang dirasakan mempunyai potensi untuk diletakkan dalam kelas arus perdana, maka mereka ini akan diserahkan kepada saya untuk memberikan bimbingan pengajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi dari situ saya telah belajar macam mana, cara bagaimana untuk menyesuaikan cara pengajaran kepada murid-murid berkeperluan khas dan juga murid-murid arus perdana yang biasa. Kerana murid-murid ini ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Jadi dekat situ saya telah belajar sesuatu yang barulah berkenaan dengan PDP. PDP campuran antara arus perdana dan juga murid berkeperluan khas. Okey, baik. Seterusnya, ilmu binaan dan inovasi. Okey, untuk inovasi, saya telah melakukan pengajaran menggunakan PowerPoint, yang mana saya telah menghasilkan slide PowerPoint interaktif untuk mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 5. Berikut ini adalah contoh kandungan yang ada dalam slide PowerPoint tersebut. Yang mana dalam slide PowerPoint tersebut, dia ada menghimpunkan semua isi kandungan bermula dari set induksi sehinggalah kepada lembaran kerja, yang mana akan memudahkan untuk guru dalam menarik minat murid sewaktu PDP berlangsung. Dan slide PowerPoint yang dihasilkan juga telah diguna pakai oleh guru-guru lain sebagai pemudah cara dalam PDP mereka masing-masing lah. Didapati penggunaan slide PowerPoint ini mampu meningkatkan perhatian dan kefahaman murid terhadap isi kandungan pelajaran yang dibincangkan. Seterusnya, untuk memudahkan cara pengawalan kelas, saya telah mengguna pakai teknik papan ganjaran, yang mana saya akan memberikan ganjaran bagi mereka yang dapat menyelesaikan masalah yang diberikan dalam kumpulan ataupun individu. Jadi, setiap kali mata pelajaran pendidikan Islam, maka murid-murid akan duduk dalam kumpulan. Dan sebelum itu, pada awal lagi saya telah membahagikan murid kepada 6 kumpulan. Dan ke-6 kumpulan ini perlu berusaha untuk mendapatkan bintang yang paling banyak, dan pada hujung pembelajaran ataupun pada hujung hari setiap minggu, saya akan buat perkiraan mana kumpulan yang memperolehi bintang ganjaran yang banyak berbanding dengan kumpulan lain, maka saya akan sediakan hadiah untuk kumpulan tersebut. Jadi dekat situ mereka akan bersaing dan mereka akan menumpukan sepenuh perhatian dalam PDP. Komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar.
Jadi sepanjang minggu praktikum ini, saya dapati di situ terdapat kekuatan dan juga kelemahan dalam pengajaran saya. Dan saya juga telah menyediakan beberapa cadangan penambahbaikan terhadap permasalahan yang telah dikenal pasti. Baik, kita mulakan dengan kekuatan terlebih dahulu. Jadi, dalam kekuatan pengajaran, saya dapati di situ terdapat pelbagai aplikasi terkini, yang membantu mempertingkatkan kualiti PDP. Jadi, dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, saya boleh gunakan aplikasi tersebut sebagai bahan bantu mengajar saya. Sebagai contoh, saya menggunakan Quizizz dan juga Kahoot sebagai salah satu cara untuk meningkatkan semangat dan juga meningkatkan minat murid terhadap satu-satu pembelajaran pengajaran. Seterusnya, bimbingan dan tunjuk ajar daripada pensyarah dan juga guru pembimbing. Jadi di sini sudah pastinya pensyarah dan juga guru pembimbing telah banyak memberikan dorongan dan juga memberikan bimbingan kepada saya sepanjang saya berpraktikum. Jadi dekat situ tak ada masalah bagi saya untuk melaksanakan segala tugas-tugasan yang telah diberikan sepanjang saya berpraktikum. Yang ketiganya, murid dapat memahami arahan dan penerangan guru dengan jelas dan baik. Jadi dengan sedikit ilmu saya berkenaan dengan pengajaran kepada murid-murid, murid-murid dapat mendengar dan juga menerima arahan saya secara jelas, dan mereka juga dapat menunjukkan minat dan bekerjasama ketika pelaksanaan PDP. Manakala untuk kelemahan pula, saya lihat ada beberapa kelemahan yang perlu saya atasi. Antaranya adalah berkenaan dengan pengurusan masa. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana saya rasakan bahawa sekarang ini murid-murid terlampau banyak program yang ada di sekolah. Jadi sebagai contohnya, saya mengajar 2 waktu. Dengan ada program-program di sekolah, jadi saya mempunyai kekangan di situ untuk menyampaikan pengajaran secara sempurna, secara berkesan kepada murid. Dan yang kedua, penglibatan dan kehadiran murid. Dan penglibatan dan kehadiran murid ini pada waktu sekarang memuaskan kerana waktu sekarang ini merupakan waktu kemuncak bagi aktiviti sukan lah. Jadi biasanya kalau dalam kelas saya tu contoh 31 orang, biasanya pada waktu sekarang musim sukan saya akan mengajar seramai 15 hingga 20 orang. Selebihnya murid terlibat dengan aktiviti-aktiviti sekolah yang lain. Dan kelemahan ketiga adalah dari sudut kawalan tugasan murid. Saya dapati bahawa murid-murid ini apabila diberikan tugasan, mereka sukar dan juga mereka dengan sengaja tidak melakukan tugasan yang telah diberikan. Jadi saya telah menyediakan beberapa cadangan untuk penambahbaikan. Yang pertama, untuk mengatasi kelemahan pengurusan masa itu, saya perlu menyediakan backup plan dalam pengajaran. Makna kata, saya perlu bijak mengatasi masalah dan juga bijak membuat satu keputusan dalam pengajaran supaya murid-murid ini tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Seterusnya, melakukan perancangan
yang lebih baik dalam memilih bahan bantu mengajar kepada murid. Dan yang ketiga, bagi menangani masalah kawalan tugasan murid, okey, saya meminta ibu bapa untuk bantu bagi memantau pelaksanaan tugasan anak-anak di rumah. Bagi contoh, kalau saya bagi kerja sekolah kepada murid-murid, okey, saya akan follow up kepada ibu bapa. Sebab sekarang ini saya uh, telah mewujudkan satu grup WhatsApp bersama dengan ibu bapa, okey, supaya saya dapat menyampaikan, okey, tugasan-tugasan yang perlu disiapkan oleh murid sewaktu di rumah. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pembentangan saya pada kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.